Sebab apa? Dunia ni sikit pun tak ada nilai bagi Allah SWT. Allah SWT bagi tahu melalui pantaan Nabi, kalau dunia ni ada nilai seberat sayap nyamuk, maka Allah SWT tak akan bagi air setitik pun dekat orang kafir. Hari ni Allah bagi dekat orang kafir macam-macam, harta, dunia, pangkat, segala-galanya. Nak bagi tahu ni dunia ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Dan insya-Allah lah. Jadi boleh tambah lah jadi. Syai, kau sambung dulu, aku nak paku ni. Tak, jap aku sambung. Aku isyak jap. Sambung lah, pahala lebih Syai. Banyak aku nak kena soal ni. Banyak aku cakap, banyak aku nak kena soal. Jadi macam itulah sebenarnya kita sebagai umat Nabi SAW, kita semua kena faham untuk ajak orang pergi semayang, untuk ceritakan kebaikan. Ini bukan kerja ustaz, kerja alim ulama, kerja da'i ke pencetus ummah ke, tak. Ini adalah kerja setiap umat Nabi SAW. Sebab apa Allah bagi tahu, kuntum khairu ummatan ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kamu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang telah dikeluarkan untuk umat manusia. Kita dijadikan umat yang terbaik bukan disebabkan kita boleh bina bangunan tinggi-tinggi, bukan disebabkan kita ada perniagaan yang besar, mewah. Sebab apa? Umat yang terdahulu lebih hebat daripada kita. Lebih hebat daripada kita. Macam tadi cakap semalam kan, Nabi tak suka bila kita belajar sesuatu, bila kita pergi ke majlis ilmu, kita catat apa-apa. Macam Syahir tengah cakap ni kan, korang catat tapi korang tak share. Nabi tak suka dan Nabi larang. So apa yang boleh buat bila kita belajar ni, kita share balik. Inilah benda yang kita orang tengah buat sebenarnya, sharing. Nama pun sharing. So sebenarnya apa yang kita sharing ni adalah apa yang kita belajar. Macam yang Syahir cakap kan, Syahir banyak cakap. So macam gitulah, kena banyak share. Bila korang dengar pasal ni, okey, korang share pula kat orang lain, kan benda tu jadi saham dalam agama. Saham dengan Allah ni takkan pernah rugi. Benar. Dan para sahabat, mereka bila jumpa dengan Nabi SAW, setiap perkataan Nabi mereka dengar dan mereka terus niat untuk sampaikan. Jadi sahabat bila dengar sesuatu daripada Nabi, mereka terus balik rumah, terus beritahu dekat anak isteri Nabi, isteri, kawan-kawan. Sebab apa? Kita bertanggungjawab atas orang sekeliling kita. Syahir, para sahabat kan, dia punya tahap keimanan sungguh kuat sehingga kan debu-debu yang melekat pada badan dalam keluar jalan dakwah macam mana kan, bila kita keluar di jalan Allah kan, kita punya pahala, janganlah buat hidung macam tu. Kan bila kita keluar di jalan Allah kan, kita setiap amal kita akan dilipat kali ganda oleh Allah SWT, betul? Benar sobat, benar. Debu-debu yang ada dekat badan kita diharamkan masuk. Debu-debu yang ada melekat pada badan kita diharamkan masuk neraka. Jadi diorang sampai ke tahap berguling-guling dekat dalam gunung padang pasir. Jadi kita ni umat akhir zaman kenalah sentiasa mencari peluang untuk mendapatkan pahala, insya-Allah. Apa yang aku bagi tahu tu kan, hadis Nabi SAW debu-debu yang melekat pada orang yang keluar jalan Allah, Allah akan haramkan api neraka atas asap dia sekali. Jadi mereka sahabat ni bila dengar je ganjaran-ganjaran yang Allah bagi tahu ni kan, apa mereka buat? Mereka terus gulingkan badan mereka atas debu-debu kan, atas debu-debu. Nak bagi tahu yakinnya para sahabat, setiap perkataan tu bukan setakat yakin dekat mulut saja, benar dekat mulut, tapi benar dalam hati dan benarkan dengan perbuatan. Sama lah macam kita kan. Saya ni cakap je yakin, tapi belum datang yakin lagi. Saya pun masih cerita pasal makhluk, banyak lagi kekurangan kan. Tapi kita cakap yang tinggi-tinggi lah kan. Kita cakap tinggi-tinggi, sifat yang tinggi-tinggi, supaya kalau kita tak sampai ke bulan, at least kita sampai ke langit, ke awan kan.
Kita cakap je tinggi, saya cakap je tinggi-tinggi, tapi saya pun tak dapat amal lagi. Kan? Tapi kita kena cakap yang tinggi-tinggi. Macam orang cakap, orang mak saya cakap, aim, dream kan, mimpi sampailah ke bintang. Kalau kita tak sampai ke bintang, at least kita sampai ke awan. Betul tak? Mana Zaidi lagi pula dia. Oh, dia pergi solat Aim for the stars. Yes, dia. Aim for the stars. Syahadah, okay, jom tidur dulu. Waalaikumsalam. By the way guys, kepada yang ada dalam ni, thank you so much for sebab stay dapat baca Al-Mulk sekali kan. Sementara kita tunggu Zaidi kan, kita selawat boleh selawat. Selawat ni salah satu amalan yang Allah pasti dan pasti akan terima. Walaupun seorang tu selawat dalam keadaan riak menunjuk-nunjuk pun Allah boleh terima. Allah pasti dan terima. Satu orang yang selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Bayangkan Allah tak perlukan kita, tapi Allah nak bagi tahu kemuliaan bila mana kita selawat Nabi, dan Allah tunjukkan kemuliaan, aku selawat 10 kali kat engkau. Kau faham tak? Kau sekolah ke tak? Nampak. Di Fakina saya nampak awak. Okey, sebelum kita selawat, boleh tak korang kongsikan kelebihan selawat Tafjiriyah supaya yang tak tahu boleh tahu, yang dah tahu tambah yakin dia. Yang pertama, apa kelebihan orang yang selawat Tafjiriyah ni? Dia murahkan rezeki, diberikan ketenangan hati. Lagi. Diberikan ketenangan hati, dijauhkan daripada segala bencana dan malapetaka. Dipermudahkan segala urusan, dicintai oleh semua makhluk. Makhluk kan, manusia, malaikat, haiwan akan dicintai. Dijauhkan daripada kemiskinan dan kelaparan. InsyaAllah is. Siapa lagi? Dia pancarkan nur dalam hati, nak tidur dah nah. Hati tenang. Yes, hati diberikan ketenangan. Tenang ni bukan dekat katil yang lembut. Tenang ni bukan dekat harta yang banyak. Tenang ni ada dekat dalam ni. Allah bagi tahu, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Hati akan jadi tenang bila kita ingat Allah. Cara nak ingat Allah ni adalah dengan kita hadirkan perasaan yang Allah SWT ni maha dekat. Allah bagi tahu Allah ni lebih dekat hamba dia, lebih dekat daripada urat di leher mereka. Hari ni kita rasa urat dekat leher kita ni dah dekat dengan kita kan, tapi Allah lagi dekat. Ada orang dia nak cari Allah, dia pergi sana. Ustaz, saya bagi tahu Allah ni tak perlu dicari. Allah ni dah dekat dengan kita. Macam mana nak Allah nak cari Allah? Kita hadirkan perasaan yang Allah ni maha dekat. Kita duduk diam-diam. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah SWT di padang mahsyar nanti. Yang mana waktu tu dah tak ada naungan ataupun perlindungan daripada orang lain kecuali lindungan daripada Allah. Salah satunya adalah Danisha. Waalaikumsalam. Suraya. Yang pertamanya adalah pemimpin yang adil. Yang saya ingatlah, saya kongsikan. Kalau salah beritahu pemimpin yang adil. Yang kedua, saya lupalah antaranya. Yang kedua ni, 2 orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Bertemu dan berpisah ni maksudnya mereka saling sayang menyayangi kerana Allah Ta'ala. Bukan disebabkan, saya sayang awak disebabkan awak punya pangkat tinggi ke, awak punya kabel kuat ke. Tak. Dia sayang ke seseorang tu kerana Allah SWT. Yang ketiga adalah orang muda yang jiwanya di masjid, hatinya berpaut pada masjid. Orang muda ni banyaklah dugaan dia sebab dia muda kan. Banyak masa, banyak tenaga, kuat.
tapi dia habiskan waktu dia dekat masjid. Ni antara salah satu golongan. Waalaikumsalam, Nana dari Singapura. Pemuda yang habiskan waktu muda dia kepada Allah SWT. Siapa lagi tahu? Yang keempat apa? Satu orang yang duduk senyap-senyap kan, berlingan air mata dia. Sebab apa? Dia teringat atas kasih sayang Allah, kebaikan Allah bagi dekat dia kan. Dan teringatkan dosa-dosa. Kita duduk diam-diam mengalir air mata kita, kita pun akan terjadi daripada golongan yang Allah akan lindungi pada mahsyar nanti. Dan korang kena tahu pada mahsyar ni keadaan dia sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan. Sampai kan satu orang budak kecil, bila dia di padang mahsyar, rambut dia akan berubah jadi warna putih. Satu orang ibu yang mengandung, dahsyatnya padang mahsyar, dia akan gugur ke anak dia. Dan anak dia akan pijak-pijak anak dia. Sebab apa? Panasnya tapak kaki. Dia panasnya tapak kaki sampai dia sanggup pijak anak dia. Suami isteri akan berlari bertempiaran. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, waktu tu manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka tak mabuk, tapi waktu tu kita dalam keadaan mabuk. Kita semua dalam mabuk, pening. Tak tahu nak gimana, pening kan. Macam kena rasuk teh otak. Macam tu kan, mabuk lah. Allah Akbar. Takut kan. Saya yang cakap ni pun wish. Lagi siapa lagi tahu? Antara golongan yang Allah akan lindungi di padang mahsyar, satu orang pemuda yang digoda oleh wanita yang sangat cantik, yang sangat kaya, dan dia tolak. Perempuan tu dia cakap apa? Aku takut pada Allah SWT. Orang yang bersedekah secara sembunyi, dia sedekah tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Sedekah secara sembunyi, amalan yang dapat menyejukkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jana, terima kasih Fadhal. Komen lah kat TikTok. Dia kena lah bro, sikit-sikit kan. Kalau nak serius je nanti orang bosan, betul tak? Dengar cakap pasal Allah ni dulu, fokus. Lah. Tak fokus lah, dia tengok ni. Tak lah, kan ada iklan tu, dia komen. Ya, I dengar. Member, ada komentator lah kat sebelah. Moderator dia duduk komen. Seorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Terima kasih. Orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Bolehlah kita elak dari diri suka sakiti hati kita? Boleh ke kita elak diri kita dari orang yang suka sakiti hati kita? Bolehlah. Kita elaklah diri kita daripada orang yang menyakitkan hati kita. Sebab apa? Kita tak boleh kontrol kan. Kita ni pun manusia, bukannya malaikat. Orang cakap apa-apa kita tak terkesan. Kita pun terkesan kan. Jadi kita keluar daripada circle yang menyakitkan hati kan, supaya apa? Tak terkeluar perkataan-perkataan yang tak baik kan. Kalau kita tengah marah, kita keluar daripada tempat tu. Kalau nak komen yang tak best tak komen. Orang yang nangis bila ingat dekat Allah, betul Lanisha. Ada lagi, siapa lagi? Seorang yang berzikir kepada Allah hingga menangis. Dia berzikir ni maksudnya apa? Berzikir, kita ingat, kita sebut subhanallah, subhanallah, kita guna dengan mulut. Sebenarnya zikir ni adalah apa-apa perbuatan kita yang mengingatkan kita pada Allah, itu adalah zikir. Contohnya, kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita duduk fikir kebesaran Allah. Mulut kita tak berzikir, tapi dengan perbuatan kita mengingat Allah, kita telah berzikir. Dan satu hadis, satu orang yang berzikir ibarat seperti dia hidup di sisi Allah SWT. Satu orang yang tak berzikir di sisi Allah, dia dianggap mati. Salah tak kalau kita jauhkan diri dari ipar dan mentua yang menyakiti kita dalam diam? Ini hubungan keluarga, kita kena sambungkan silaturahim. Apa maksud menyambungkan silaturahim? Adalah kita merapatkan silaturahim kepada
orang yang nak memutuskan silaturahim. Sebab apa Allah takdirkan dah. Keluarga kita ni Allah dah takdirkan dah. Jadi anggap saja Allah hadirkan keadaan tu untuk bagi kita pahala kan. Jadi abang tulis. Hantar abang tulis. I masuk pukul 9 malam. 9 malam. Saya tak pastilah pasal hubungan ni nak putus ni dengan Ustaz. Belum. Saya pun tak pandai lah. Takut salah cakap. Bye abang. Sopan santun anak Melayu. Nak kerja. Tapi sekejap-sekejap. Abang nak sampai Mac je. Ya nak balik ni. Tadi tengah shooting tak, baru settle. Saya lagi 12.45 saya end lah. 12.45 saya end. Di, kau pula bebel ni. Apa bebel apa? Tak. Tadi diorang nak selawat. Okay, cuba semua komen selawat. Okay, semua komen selawat. Semua komen bukan tulis selawat. Maksudnya tulislah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau sekolah tak? Syari aku 12.45 aku end sebab aku nak kena balik tu esok petang pagi. Apa? Tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramai-ramai semua tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diorang nak selawat tabjiriyah. Ali, kau hafal tak? Ni apa ni jadi boleh share lah satu selawat ni. Nabi bagi tahu bila orang menyebut selawat ni malaikat berebut-rebut untuk catat. Dan dalam hadis bagi tahu malaikat sampai penat untuk catat. Nak bagi tahu betapa besarnya pahala bila kita selawat satu selawat ni, iaitu jazallahu ana sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Bima huwa ahlu. Ahlu. Dia macam ni. Ada Allah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan ma huwa ahluhu. Dia ada satu malaikat yang Allah ciptakan untuk turunkan hujan. Kan? Dan malaikat ni dia boleh kira setiap titisan air hujan daripada zaman Nabi Adam AS sampai kiamat. Dia boleh kira setiap titik tu. Tapi malaikat ni dia tak boleh kira pahala orang yang sebut selawat jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima hu ahlu. Jadi kalau korang tak tahu, korang kena belajar lah. Korang Google tak pun korang siapa yang screen record live ni, nanti korang tengok balik. Nak bagi tahu betapa besarnya pahala bila kita selawat macam tu. Tapi Zadi pernah tanya Ustaz Zul, kalau kita punya pahala selawat macam tu banyak, dia moderator dia. Kita cakap dengan dia, unblock Sean. Jadi Sean suruh unblock dia juga. Dia masa aku block dia? Tak tahu lah. Ayo, tayo. Siapa yang suka blok-blok ni? Siapa yang suka blok-blok ni? Tolonglah jangan blok-blok orang. Cuba korang bagi tahu Zadi dulu. Yang siapa yang nak blok tu bagi tahu Zadi dulu. Jadi telek. Sampai kawan saya pun korang blok. Janganlah gitu. Sean pun kena blok tu. Kenapa dia kena blok? Tak tahu lah. Siapa yang blok ni? Sebab siapa yang blok tu Zadi boleh baca tahu nama dia. So korang kalau nak blok tu tanyalah Zaidi dulu, sebab sampai kawan Zaidi pun korang blok. Ayo, tayo. Sampai orang takut nak komen apa semua. Sebenarnya Zaidi tak pernah blok sesiapa. Zaidi tak pernah blok sesiapa. Tak, korang yang moderator, siapa nak blok tu bagi tahu Zaidi dulu, inform Zaidi dulu.
kerana boleh tak nak block ni apa semua. Jangan pakai block gitu sebab ni akaun Zaidi, sebab orang ingat nanti Zaidi yang block. Sebab Zaidi tak pernah block sesiapa. Zaidi tak pernah langsung block sesiapa and Zaidi tak tahu pun macam mana nak block. Ayo. Sarjan Reza dah marah. Tak marah. Cuma janganlah pakai block gitu. Tak baik lah. Orang nak dengar, nak masuk ni untuk nak dengar Syahir punya sharing, aku punya sharing, Ustaz punya sharing. Tapi bila korang block, orang tak boleh masuk. Kan dah sekat dah benda tu. Ayo. Lagi. Apa nanti jadi check moderator. Lebih 80 rakaat ni. Itulah sampai kawan Zaidi kena block, sampai orang-orang yang tak pernah komen pun kena block. Macam tak best lah gitu. So siapa yang Sabar ni, semua ni dugaan. Ada kala kita kat atas, ada kala kita kat bawah kan. Benda tu lumrah lah. diam. Diam. Berani dia blok-blok ni. Dia tak tahu lah. Cuma siapa yang nak block tu bagi tahu Zaidi dulu and bagi tahu sebab kenapa. Jangan pakai block-block gitu je. Ni kita ni lah. Dia cari dia. Apa? Dia cari dia. Tak apalah, biarlah tu. Okey, dah habis. Tu habis. Apa yang Zaidi nak sampaikan tadi, okey, Zaidi pernah tanya Ustaz Zul, apa beza kita selawat jazallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan dalam hadis bagi tahu yang selawat ni kan sampai malaikat penat untuk catat, sampai tak terkira untuk catat, nak tahu betapa besarnya pahala bila kita selawat macam tu. Lepas tu Zaidi tanya Ustaz Zul, bang, kalau kita selawat ni macam ni banyak, baik kita tak payah selawat macam selawat biasa tu. Tu jawapan Ustaz Zul cakap kita tak boleh nak samakan setiap amalan dengan amalan lain. Sebab setiap amalan ni berbeza-beza. Macam mana Nabi nak kenal kita, macam mana Nabi nak ingat kita. Kita kena selawat macam selawat biasa tu. Selawat yang selalu macam normal punya selawat, dia ada kelebihan setiap amalan tu. So korang tak boleh nak banding-bandingkan, oh ni pahala banyak so tak payahlah buat yang ni. Yang ni pahala sikit, tak payah buat macam ni. Macam gitulah. So buat macam tu pun bagus, buat macam tambah lagi bagus. Maksudnya korang tambahkan pula. Pernah dengar pasal Ustaz Tariq Jamil? Maulana Tariq Jamil ni sangat-sangat famous dekat Pakistan tau. Dia bagi tahu apa kan, jalan nak masuk syurga ni ada banyak. Sangat. Dan ada orang masuk syurga dengan asbab tahajud, ada orang masuk syurga ada asbab zikir, ada orang masuk syurga asbab sedekah, macam-macam. Semua jalan-jalan ni dah penuh. Ada satu jalan nak masuk syurga masih kosong. Korang tahu tak apa kosong tu? Apa yang kosong tu? Cuba korang komen, teka. Cuba kau teka apa jalan yang kosong tu. Jalan yang kosong maksudnya? Apa soalan dia tadi? Okey, jalan nak masuk syurga ni ada banyak tau. Ada orang masuk syurga dengan asbab dia sembahyang tahajud, ada orang masuk syurga dengan asbab baca Quran, ada orang masuk syurga dengan asbab sedekah, macam-macam. Tapi ada satu jalan ni, maksudnya jalan-jalan ni semua dah penuh, orang duk berebut-berebut. Tapi satu jalan ni, jalan tu kosong lagi. Maksudnya orang tak banyak amalkan lagi jalan untuk masuk syurga ni. Sayang Nabi kot, ingat Nabi. Betul, tapi kurang tepat. Betul lah. Tak tepat. Selawat kot, kita tak kenal Nabi. Selawat pun banyak orang masuk syurga. Orang dah tahu. Tapi satu ni orang tak tahu. Orang kurang tahu. Apa ni? Redha dengan ketentuan Allah. Betul, tapi kurang tepat. Dakwah. Salah. Banyak je orang masuk syurga dalam dakwah. Orang tahu kelebihan dakwah. Satu ni kosong. Apa benda? Cepat. Lagi dua. Sabar. Kurang tepat. Banyak je orang masuk syurga yang sabar. Ni fikir risau. Satu lagi, cepat. Satu lagi. Fikir risau. Banyak je orang fikir risau. Orang dakwah semua fikir risau.
Kita sayangkan Nabi lebih pada kita sayang daripada diri kita sendiri. Banyak je sahabat-sahabat buat macam tu. Tak, boleh pasal. Nak tahu apa benda? Apa? Patutnya kami ni injection. Jalan yang kosong tu adalah Pak dia dah hujung-hujung ni. Dah kurang power dah. korang dia anjak. Tapi makan sikit je. Maulana Tariq Jamil bagi tahu jalan yang kosong untuk masuk syurga tu adalah akhlak yang baik. Hari ni orang semayang, orang puasa, orang sedekah, tapi akhlak dia bukan akhlak Nabi SAW. Maksudnya? Hari ni kita mengaku kita umat Nabi, kita semayang, kita ahli masjid, kita sedekah, tapi akhlak kita tak menggambarkan kita seorang Islam, tak menggambar kita sebagai umat Nabi SAW. Jadi jalan yang kosong tu adalah akhlak yang baik. Hari ni kita sebagai umat Nabi SAW, kita kena start jaga akhlak kita, kena start jaga percakapan kita. Keluarkan benda-benda yang best je daripada mulut korang, kan? Tahan mulut kita daripada cerita buruk orang, mengumpat orang, mata kita, akhlak kita, jaga lisan kita, kan? Hari ni kita kena jaga adab, jangan buang sampah. Korang tahu tak sebenarnya apa yang jadi? Saya dengar daripada orang lama, dia bagi tahu apa? Hari ni yang jadi dekat orang Islam, gempa bumi, banjir. Hari ni orang Islam ditindas dengan Yahudi. Semua perkara yang buruk jadi dekat orang Islam adalah bukan disebabkan tangan-tangan orang kafir, tapi adalah disebabkan tangan-tangan orang Islam sendiri. Kita pun pelik, kenapa tangan orang Islam? Sebab apa? Setiap hari amalan orang Islam akan naik jumpa Allah SWT lepas asar, kan? Lepas tu, kalau orang Islam sendiri dia tak ada adab, akhlak dia tak baik dengan jiran tetangga dia, bagaimana sepatutnya perbuatan kita dengan orang keluarga kita, kita tak jaga perkara amalan-amalan ni, maka yang buruk akan naik jumpa Allah SWT. Bila yang buruk naik, maka yang buruk akan turun. Hari ni kita bermusuhan sama sendiri, amalan buruk ni akan naik jumpa Allah SWT, maka amalan buruk juga akan turun. Jadi macam mana nak betulkan keadaan orang Islam hari ni sekarang? Kita kena start jaga akhlak kita, adab kita. Macam mana kita kena hormati orang yang lebih tua, macam mana kita kena muliakan ulama, kita kena sayang anak-anak kecil, kita kena tunjukkan kasih sayang. Hari ni kita cakap benda betul lah, tapi percakapan yang keluar daripada mulut kita tu kurang mengenakkan, kurang enak didengar lah, walaupun kita cakap benda yang betul. Ulama tengah main game kat belakang. Ulama sedap tu. Ulama. Tapi saya nak share lah sebelum saya end kan. Tadi saya cakap 12.45 kan. Okay. Sebelum saya end, saya nak share korang. Antara solat 5 waktu fardu ni, solat yang paling korang tak boleh tinggal, yang paling berat dosa dia, cuba tengok solat apa? Subuh. Tak apa. Ni Ustaz Wadi Anwar cakap. Ustaz Wadi Anwar cakap solat yang paling korang tak boleh tinggal, yang paling besar dosa dia bila korang tinggal adalah ada orang jawab betul. Asar. Putar roda itu. Asar. Asal semua orang sibuk Tak tahu lah. Aku lupa explanation dia, tapi aku ingat Ustaz Wadi Anwar cakap kira dosa besar lah bila kita sengaja tinggalkan solat asar. Sengaja. Kan? Ada banyak maghrib. Siapa yang tinggalkan maghrib, solat maghrib, dosa dia bersamaan dengan dia berzina dengan ibu dia sendiri. Orang yang tinggalkan solat maghrib secara sengaja, dosa dia seumpama dia berzina dengan ibu dia. Dia setiap apa yang kita tinggal ni, setiap tu ada dia punya dosa-dosa dia. Dosa dia ibarat macam tadi lah, macam solat maghrib, dosa dia seumpama macam kita berzina dengan ibu. Kalau solat lain, korang kena cari sendirilah, kena tanya ustaz-ustaz lah. Kita orang boleh bagi
apa yang kita orang dengar macam tu je lah. Sharing. Kan. Lepas tu tak silap saya kan, siapa yang tinggalkan solat asar ibarat seperti dosa dia. Ada orang cakap salah tu Syahir. Salah alamat Delaila. Okey, Delaila betul kan? Apa yang salah tu? Sorry kalau salah. Ini Apa yang saya cakap orang yang ambil bulat-bulat, korang kena check sebab kita orang pun bukan ustaz. kita buat belajar. Sekejap Delaila, apa punya ni? Tak, diorang komen kat sini. Make sure ada tu sahih. Seperti meruntuhkan Kaabah. Tu maghrib Sekejap. Delaila. Piu-piu. Ha? Tapi dosa tu saya pernah dengar. Tapi di antara solat tu saya tak ingat maghrib ke asar ke zuhur ke. Tapi salah satu solat ibarat Wais 19 Tu Syahir yang kau explain tu adalah asar. asar. Yang untuk cuba tanya ustaz. Tak apa macam ni lah kan. Nak bagi tahu meninggalkan solat ni dosa dia besar. Tu je. Dosa dia sangat-sangat besar. Tu main point dia. Dan kita solat bukan sebab kita baik pun. Kita solat sebab kita apa? Sebab kita hamba. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita keluarga, Allah bagi kita rezeki. Kan? Allah minta solat je. Dia macam ni lah. Kenapa degil sangat? Kita rasa duit tu rezeki. Kita rasa kita ada rumah rezeki. Kita rasa kita ada kereta rezeki. Kita rasa kita ada phone rezeki. Tapi sebenarnya solat tu lah rezeki. Solat tu lah rezeki. Ada orang yang banyak duit tapi tak solat. Ada orang yang bahagia tapi tak solat. Tapi sebenarnya solat tu lah rezeki. Sebab time solat tu lah kita dapat nak berjumpa dengan Allah. Bila lagi kita nak berjumpa dengan Allah? Bila lagi kita nak bercakap dengan Allah? So time solat tu lah kita punya time untuk kita berborak dengan Allah. So solat tu adalah rezeki. Apa-apa amalan yang kita buat adalah rezeki. Selawat rezeki. Semua benda amalan yang kita boleh buat rezeki. Korang ingat senang ke nak dapat? Korang ingat senang ke Allah nak bagi kekuatan untuk kita sebut subhanallah? Even kita nak sebut satu subhanallah pun perlu kekuatan daripada Allah. Cuba korang sebut subhanallah. Subhanallah di. Dah tanam satu pohon dekat dalam syurga. Allahu Akbar. So solat apa-apa amalan itulah rezeki. Apa yang Ustaz Zul cakap, rezeki ni dia ibarat sungai. Bila kat sungai kan ada batu-batu kan. Ada batu-batu. So sebenarnya kita yang sekat rezeki kita ni. Kita lah yang batu-batu tu. Contohnya macam kita tak solat. Contohnya macam kita buat benda-benda yang buruk. Sebenarnya itulah batu tu. Sepatutnya kita kena alihkan batu tu supaya rezeki kita mengalir. Macam itulah. Itu cara Ustaz Zul explain. Dan sebenarnya kan saya dengar daripada orang-orang lama lah, dia bagi tahu untuk menyebarkan kebaikan ni sebenarnya kita tak boleh cerita azab. Kita tak boleh cerita azab, bukan cerita, kita utamakan tentang kelebihan-kelebihan sesuatu amalan. Contohnya satu orang yang solat awal waktu secara berjemaah ikut cara Nabi SAW, dia Allah akan murahkan rezeki dia, Allah akan baiki kehidupan dia. Daripada tak cukup kepada cukup, daripada rasa tak tenang kepada tenang, daripada rasa serabut kan, Allah akan murahkan rezeki dia. Satu orang yang baiki solat dia, baiki ambil wuduk dia, baiki bacaan dia dalam solat, baiki fokus dia, sebenarnya dalam tak sedar dia sedang baiki kehidupan dia sendiri kan. Jadi kita sebenarnya kena cerita tentang ganjaran-ganjaran lah. Tapi kadang-kadang kita sendirilah, macam saya sendiri kadang-kadang tak load tentang ganjaran-ganjaran ni. Kena cerita azab, baru ada datang takut, baru ada datang nak buat kan. Jadi insyaAllah lah kita mulakan dengan kelebihan-kelebihan solat dulu. Satu orang yang solat, Allah akan betulkan kehidupan dia. Korang jadi kena end dulu Esok saya call time nak dekat subuh lah. Korang thank you so much siapa yang sudi mendengar daripada awal sampai akhir. Thank you siapa yang sudi contribute, siapa yang bagi gift kat Zaidi. Korang teruskan dengar apa yang Syahir nak share, Nabil, Yuan share, korang teruskan dengar. Diorang duk main game tu. Tak apa, ni Yuan tengah dengar. Thank you korang. Saya nak kena balik rest sekejap sebab tadi saya dah bangun lambat dah. Selawat sebelum keluar selawat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Okay, korang. Assalamualaikum. Abil, bagilah sikit. Ni Jemaah 4 bulan. Kuat ni. InsyaAllah jemaah 4 bulan. Bagi sikit. Bagi. Saya lemah lah tuan-tuan. Tuan-tuan lah bagi kat saya. InsyaAllah tuan Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh selesaikan masalah kita, tunaikan hajat kita melainkan Allah SWT. Tak ada yang boleh bagi manfaat, mudarat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sahaja yang boleh buat segala-galanya. Dan macam mana kita dengar kisah Nabi Ismail AS, dan pisau tak melukakan leher Nabi Ismail, walaupun Nabi Ibrahim asah pisau tu tajam-tajam. Dan macam mana kisah Nabi Ibrahim, api tak membakar pun Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab iman. Sebab dia punya iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi sama-sama lah kita kena betulkan yakin kita. Dan yakin ni amat penting, dan itulah menunjukkan iman kita. Macam mana kita yakin 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan kita, dan macam mana kita nak hidupkan amalan kita 100% ikut cara Nabi SAW. Dan dengan cara Nabi sahaja yang boleh membawa kejayaan di dunia dan akhirat, tuan-tuan. Jadi insyaAllah sama-sama, dan kita azam, dan sentiasa kita muhasabah diri kita, dan apa tujuan kita kat dunia ni. InsyaAllah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Lagi esok insyaAllah esok. Syahir bagilah sikit Syahir. Izaidi lah Izaidi. Saya dah bagi tadi. Syahir dengan Nabil lah teruskan. Saya nak kena balik, nak kena packing barang sikit. Okay, bye. Assalamualaikum. Syahir dengan Nabil teruskan Abu. Assalamualaikum Bu. Lama tak jumpa Abu. Abu nak bagi sikit ni. Jangan. InsyaAllah Abu. Orang-orang 4 bulan ni. 4 bulan. Ali nak bagi Ali. 4 bulan nasihat ni je. Pura-pura je. Ali bagi sikit Ali. Kata-kata nasihat.